A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw azlima aw udlam أو أجهل جهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل. وإذا كان الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة فلا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا أو يسيرا وإذا زال التغير بنفسه أو بماء طهر ولا يطهر إلا إذا زال التغير بمسك أو زعفران أو جس أو تراب. Baik, kata musannif rahimahullah, faslun. Wa idza kana al-ma'u qullatain, dan apabila air itu dua qalah, wa waqa'at fihi najasatun, dan jatuh ke dalam air tersebut najis, fala yanjusu, maka air tersebut tidak jadi tidak jadi najis, tak jadi air mutanajis, illa, kecuali idza taghayyara ta'muhu, kecuali apabila berubah rasanya, rasa air tersebut, au launuhu, atau berubah warnanya, au rihuhu, atau berubah bahunya. Berubah tu taghayyuran kathiran, sebagai perubahan yang banyak, au yasiran, atau perubahan yang sedikit. Baik, jadi dalam ibarat ni musannif rahimahullah nak sebut kepada kita hukum air yang banyak. Jadi kita ingat balik pembahagian air kepada tiga. Pembahagian air kepada tiga, air tahur, air tahir, dan juga air najis. Kita bahagikan air kepada tiga: air tahur, air tahir, dan juga air najis. Jadi air tahur terbahagi pula kepada dua. Kita pembahagian yang kita sebut iaitu air tahur terbagi kepada dua, iaitu air tahur yang makruh guna, dan yang kedua air tahur yang tidak makruh guna. Air tahir pun terbahagi juga kepada dua. Air tahir terbahagi juga kepada dua, iaitu air air yang berubah, al-ma' al-mutaghayyir taghayyuran kathiran bimukhalid, iaitu air yang berubah sebagai perubahan yang banyak dengan sesuatu yang disebut sebagai mukhalid, iaitu sesuatu benda yang bila masuk dalam air kita tak boleh nak ceraikan dah, sebab dia dah sebati ataupun bercampur dengan air tersebut. Dan yang kedua, pembahagian air tahir adalah air musta'mal. Air musta'mal iaitu air yang telah digunakan pada menyucikan, pada mengangkat hadas, sama ada hadas kecil ataupun hadas besar, dan air yang telah digunakan pada menghilangkan najis. Itu pembahagian air tahir. Yang ketiga, air najis. Yang ni pun terbahagi juga kepada dua. Ma'un najis ni, masalah air ma'un najis pada masalah pada air yang sedikit, dan yang kedua pada masalah air yang banyak. Jadi semua kita bagikan kepada dua lah. Jadi hari itu dia syarah satu persatu daripada air tahur, lepas tu air tahir, dan sekarang ni air najis. Dan kelah air itu kita dah baca dah tentang air najis. Air yang sedikit yang jatuh ke dalamnya najis, kan? Sekarang ni dia nak bincang pula tentang air yang banyak jatuh ke dalamnya najis. Apa hukum dia? Jadi air terbahagi kepada dua, dari segi sedikit dan juga banyak, terbahagi kepada dua lah, air yang sedikit dan juga air yang banyak. Air yang sedikit, air yang
kurang daripada 2 kolah, dan air yang banyak, air yang sampai ukuran 2 kolah ataupun lebih. Jadi air terbagi kepada 2. Air yang sedikit, hukum dia bila jatuh najis ataupun tersentuh najis, maka air tersebut kita akan hukumkan sebagai mutanajis. Kan? Kalau dalam safinah disebut al-ma'u qalilun wa kathir. Dan air itu ada yang sedikit, ada yang banyak. Maknanya air terbagi kepada 2. Lepas tu dia terangkan fal qalilu ma dunal kullatain. Air yang sedikit adalah air yang kurang daripada 2 kolah, wal kathiru kullatani fa akthar. Dan air yang air yang banyak adalah air yang ukurannya 2 kolah ataupun lebih. Lepas tu diterangkan pula hukum kedua-dua air tersebut. Dia sebut al-qalilu yatanajjasu biwuqu'in najasati fihi. Air yang sedikit jadi najis semata-mata al-qalil yatanajjasu, dia jadi mutanajis dengan semata-mata tersentuh bimujarrati wuqu'in najasati fihi, dengan semata-mata jatuh najis ke dalamnya. Sama ada berubah ataupun tidak berubah. Jatuh yang najis ataupun najis tak jatuh. Tak jatuh terus dalam tu. Maknanya dan kena sikit, lepas tu terkeluar balik contohnya. Katalah jadi macam tu kan. Pun sama juga air tu kita akan hukumkan air mutanajis. Tu hukum air yang sedikit. Dia punya hukum dia agak sempit sedikit berbanding dengan air yang banyak. Adapun air yang banyak, iaitu yang kita akan bincangkan pada malam ni lah. Seperti mana kata musannif, wa in kana al-ma'u qullatain, dan apabila air itu sampai ukuran dia 2 kolah ataupun lebih, wa waqa'at fihi najasatun, dan jatuh ke dalam air tersebut, air yang 2 kolah tadi, najasah, jatuh najis. Jadi kata dia, jawab idanya fala yanjusu, maka tidak jadi najis ia air tersebut illa kecuali. Kecuali mana selepas kecuali ni, kalau berlaku apa selepas kecuali ni, maknanya air itu jadi mutanajis. Illa idza taghayyara ta'muhu, kecuali apabila berubah rasa air tersebut, au launuhu, ataupun warnanya, au rihuhu, ataupun dia punya bau dia. Taghayyuran kathiran au yasiran, sama perubahan tu perubahan yang banyak ataupun perubahan yang sedikit. Jadi tak kira lah, berubah aja air tadi, sikit ke banyak ke, maka kita hukumkan air itu air mutanajis. Lepas tu dalam syarah pun dia sebut faslun fi hukmil ma'il kathir idza waqa'at fihi najasatun, fasal pada menyatakan hukum air yang banyak apabila jatuh ke dalamnya najis. Wa idza kana al-ma'u kullataini, lepas tu dia tafsirkan kullataini tu air kathiran. Maksud kullatain itu maksudnya air yang banyak. Wa waqa'at fihi najasatun, dan jatuh ke dalamnya najis, fala yanjusu, maka tidak jadi najis, bimujarradi mulaqatin najasati fihi, dengan semata-mata bersentuh najis. Dengan semata-mata bersentuhnya najis akan air tersebut. Jadi dia tak macam air yang sedikit. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza kana al-ma'u qullataini lam yahmilil khabath, apabila air itu 2 kolah maka dia tidak menanggung najis. Maka mafhum daripada hadis ni, kalau air itu tak sampai 2 kolah maka dia menanggung najis. Faham tak? Mafhum daripada hadis ni, air kalau tak sampai 2 kolah, maksudnya dia yahmilul khabath. Boleh faham? Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, lam yunajjishu syai'un, tidak ada sesuatu akan menajiskan, tidak ada sesuatu menajiskannya. Baik. Ada pembahasan panjang lagi lah kalau kita pergi kepada usul fiqh, macam mana diambil hukum tu kan. Tapi kita tak sebut kat sini, cukup kita nak tahu hukum dia.
illa idza taghayyara ta'muhu yani wahdahu aw launuhu wahdahu aw rihu wahdahu taghayyuran katsiran aw yasiran li fuhshin najasah. Okey, itu tak ada apa. Maksudnya dia nak bagi tahu apa kat situ. Dia kata sama ada berubah tu, berubah warna saja, bau rasa saja, ataupun warna sahaja, ataupun bahu sahaja. Cukup berubah salah satu. Sama ada perubahan yang sedikit ataupun perubahan yang banyak. Jadi illah air itu jadi najis adalah at-taghayyur. Illah air itu jadi najis adalah at-taghayyur. Ini sebab air itu jadi najis, taghayyur. Jadi bila illah tu hilang, apabila illah tu hilang, maka air tadi akan kembali balik kepada keadaan yang asal. Keadaan asal air itu apa dia? Suci kan? Keadaan asal air itu suci. Kenapa kita hukumkan dia sebagai mutanajis? Sebab berlaku perubahan. Jatuh najis ke dalam air tersebut dan najis tu mengubah air itu. Jadi waktu tu kita hukumkan air itu sebagai mutanajis. Sebab apa? Sebab taghayyur, sebab berlaku perubahan tu. Maka apabila perubahan tadi hilang, perubahan ni tadi hilang, al-hukmu yadurru ma'a illatih. Kan? Kaedahnya hukum tu dia kita kata berputar, berjalan bersama dengan illah dia. Jadi ada illah, ada hukum. Tak ada illah, tidak ada hukum. Jadi sekarang ni illah kita hukumkan air tadi dengan najis sebab berubah. Jadi bila illah dia hilang, maknanya perubahan tadi dah hilang, maka air tadi kembali kepada hukum asal dia, iaitu suci. Boleh faham? Jadi dekat perkataan musannif selepas ni, dia nak bagi tahu masalah ni lah. Masalah air tu jadi suci balik. Jadi suci balik. Dia kata wa idza zalat taghayyuru bi nafsihi, dan apabila hilang perubahan tu. Air tadi berubah kan, sama ada berubah bau, warna ataupun rasa. Apabila hilang perubahan tadi. Hilang disebabkan apa? Bi nafsihi, hilang tu dengan sendiri. Contohnya kita katalah kita ada kolah, lepas tu kolah kita jatuh najis ataupun kucing jatuh dalam tu mati kan, kita sedap-sedap tengok Allah ada kucing mati, dah bau dah, ayak tu dah bau busuk dah. Jadi kita pun bawa keluarlah kucing tu daripada kolah, tapi kita nak basuh tak sempat. Kita nak basuh kolah tu tak sempat, kita ada nak perlu safar ke mana-mana tempat ke contohnya. Jadi kita pun biarlah kolah tu kita niatnya nak balik nanti lepas seminggu, kata safar seminggu, balik nanti daripada safar nak bersihkan kolah tu. Jadi kita pun safarlah, musafir seminggu, balik daripada permusafiran tu, kita nak basuh kolah, kita tengok kolah tadi yang ayaknya dah, yang berubah disebabkan bangkai kucing tadi, dah hilang perubahan tu. Tadi bau busuk dah, tak bau busuk dah. Bau sifat bau yang berubah tadi dah hilang. Maka pada ketika tu kita kata air tu hukum dia suci, lagi menyucikan. Tak? Zalat taghayyur bi nafsihi, berubah dengan sendiri. Maknanya kita tak ada masuk campur apalah dalam dalam berubah balik tu. Berubah, dia hilang bau tu, hilang sifat dia yang berubah tadi tu, kita tak ada masuk campur, kita tak ada buat apa. Ataupun kita ada buat sesuatu, iaitu kita tambah air. Kita tambah air. Yang disebut kat depan ni, au bima'in, binafsi, berubah tu dengan sendiri, au bima'in, ataupun berubah tu dengan air. Maknanya kita tambah air. Dia dah air tu 2 kolah. Air tu 2 kolah. Tapi walaupun 2 kolah, kita kata dia tak cukup banyak lah untuk melawan melawan bangkai kucing yang jatuh tadi tu kan. Jadi berbau, kita keluarkan bangkai tu,
Lepas tu kita buka pipe, kita tambah lagi air. Tambah sampailah hilang bau yang berubah tadi. Jadi bila hilang bau yang berubah tadi, maka pada ketika tu tahura, suci ia. Air tadi tu suci. Kita akan hukumkan air itu dengan suci. Sebab apa suci? Hilang dah illah. Apa ni tanjis tadi, kita menghukumkan air itu dengan najis. Illah dia taghayyur. Illah tu dah hilang. Boleh faham? Dalam syarah dia kata apa? Walau zala yaqinan at-taghayyur anil ma'il kathir. Dan apabila hilang secara yakin oleh perubahan daripada air yang banyak tadi. Ini pada air yang banyak lah, bukan pada air yang sedikit. Tak? Bukan pada air yang sedikit. Sebab air yang sedikit, illah dia bukan taghayyur. Faham tak? Sebab tu air yang sedikit, walaupun tak berubah sifat, bersentuh najis je, ataupun jatuh najis dalam tu, kita hukumkan air tu mutanajis. Walaupun tak berubah. Sebab illah dia bukan at-taghayyur. Tapi illah dia sebab sedikitnya air tu. Sebab tu sini pun dia sebut hilang perubahan tu secara yakin daripada air yang banyak. Binafsihi, dengan sendirinya, binahwi muksin au hubu birihin, dengan seumpama lama menetap, kita biar lama kan. Lepas tu dia berubah sendiri. Au hubu birihin, ataupun dengan sebab hubub apa dia bahasa Melayu dia. Lupa pula dah. Tolong Ustaz. Apa tahu? Hubu birih. Apa dia? Allah tak ingat kalimat. Tak nak pakai, tak ingat. Tak apa dah. Apa carilah. Okey. Auzala taghayyur bima'in. Ataupun hilang taghayyur tu, perubahan tu, bima'in akhara, dengan air yang lain. Dhumma ilaihi, dengan air yang lain yang ditambah kepadanya. Walau mutanajisan au musta'malan. Lepas tu kalau orang tanya, adakah syarat air yang nak ditambah? Air yang nak ditambah tu, air tu mesti suci lagi menyucikan? Adakah syarat air yang kita nak tambah tu, air tu mesti air yang suci lagi menyucikan? Jawapan dia tidak. Walaupun air tu, kata syarah, mutanajisan. Walau air tu air mutanajis. Kita ada dua kolah. Dua-dua masuk najis. Dua-dua masuk bangkai. Dua-dua berubah. Kan? Kolah ni separuh. Kolah yang kedua pun separuh. Jadi kita gabungkan kedua-dua air tadi. Dua-dua mutanajis. Berubah. Kita gabungkan kedua-duanya. Bila kita gabungkan, hilang taghayyur tadi. Perubahan tadi hilang. Air itu hukum dia suci. Air itu hukum dia suci. Walaupun air yang ditambah tu mutanajisan. Atau musta'malan, ataupun air yang ditambah tu musta'mal. Kalau air mutanajis pun boleh. Apakan lagi musta'mal. Tahura, jadi suci ia. Sebab apa? Lintifa'i illati tanjis. Kerana ternafi ataupun hilangnya illah tanjis. Illah yang menyebabkan kita menghukumkan air itu sebagai najis. Apa dia illah tu? Wahiyat taghayyur. Illah tu adalah at-taghayyur, berubah tu. Jadi perubahan tadi sudah hilang. Baik. Kemudian dia nak sebut pula tentang air yang berubah dengan dengan kasturi, dengan kasturi ataupun dengan za'faran ataupun selain daripadanya lah, kan? Apa hukum air itu? Contohnya air itu berubah, bau dia berubah. Lepas tu kita pergi letak kasturi.
Bila kita letak kasturi, air tu jadi wangi. Air tu jadi wangi lah. Maknanya bau apa ni, bau busuk tadi. Sebab air tu berubah bau. Bau dia jadi busuk. Jadi kita tambahlah kasturi ataupun apa-apa benda yang lain yang berbau wangi. Jadi hilang dah. Apa ni, dah tak bau dah. Busuk perubahan tadi tu. Ataupun air tu yang 2 kolah tu berubah warna. Jadi kita pun bubuhlah za'faran dalam tu, ataupun kita bubuh turab dalam tu, ataupun kapok ke kan, kapok simen tu, lepas tu berubah dan tak nampak dah apa ni perubahan warna tadi. Baik, adakah air tu jadi suci? Kata musannif rahimahullah, wala yatahuru idza zalat taghayyuru bimiskin aw za'faranin aw jissin aw turabin. Dan tidak suci air tu, air yang banyak tu lah. Betul, dalam syarah pun dia kata al-ma'ul kathirul mutanajis. Tidak suci air yang banyak yang mutanajis tadi, air yang banyak yang kena najis tadi tu, berubah sebab kena najis tu. Idza zalat taghayyur, apabila hilang perubahan. Apabila hilang perubahan. Bimiskin, hilang tu bimiskin dengan apa? Dengan sebab misk, kasturi kan. Au za'faran, ataupun za'faran. Au jisin, apa ni kita kata kapok putih tu kan. Kapok simen tu. Au turabin, ataupun dengan sebab turab, dengan sebab tanah. Sebab apa tak suci? Sebab apa tak jadi suci? Bau dah tak ada, warna dia dah tak ada, berubah tadi. Tak suci sebab lisyaki fi anna najasata zalat awistatarat. Kerana syak pada bahawasanya najis tu, najasah tadi tu, yang jatuh dalam tu, yang menyebabkan hilang, yang menyebabkan berubah satu sifat daripada sifat-sifat air tu, adakah apa ni najis tu dah hilang, ataupun dia tersembunyi, ataupun dia ditutup dengan apa, dengan bau kasturi tadi. Kita kata masalah air tu berubah bau, jatuh bangkai kucing, jadi bau bangkai, air tu bau bangkai. Lepas tu kita letak kasturi, bau kasturi. Jadi sekarang ni persoalan dia, adakah bau bangkai tadi tu hilang, ataupun dia tersembunyi, ataupun kita kata ditutup oleh bau kasturi. Jadi kita ada syak kat sini. Faham tak? Kita ada syak. Jadi asyaku la yuzalu bil yakin. Syak tidak dapat dihilangkan dengan yakin. Yakinnya apa? Yakinnya air tu najis. Faham tak? Air tu asalnya suci. Faham tak? Air asalnya suci. Al-aslu fil asya' at-taharah. Asal pada sesuatu tu adalah suci. Kan? Kemudian jatuh najis. Kan? Secara yakin kita nampak dah najis jatuh dan berubah. Jadi bila apa ni, bila jatuh najis dan berubah air tadi itu, maka kita hukumkan sekarang ni mutanajis lah. Hilanglah hukum asal tadi. Hukum asal suci, tapi disebabkan dah berubah, kan? Jadi kita hukumkan air itu sebagai mutanajis. Jadi sekarang ni hukum yang diyakini adalah mutanajis. Kemudian kita bubuh pula misk. Kita bubuh misk, hilang bau tadi. Jadi hilang ni, adakah hilang tu memang hilang terus, ataupun sebenarnya ada tapi ditutup oleh bau, apa ni, apa masalah senomat, ditutup oleh bau misk. Jadi kita tak dapat nak pastikan. Bila kita tak dapat nak pastikan, maknanya kita syak lah, kan? Jadi kat sini tak ada yakin. Jadi bila syak, dia tidak boleh mengalahkan yakin tadi. Yakin apa dia? Yakin kita kata najis. Yakinnya najis. Lepas tu syak, adakah hilang ke tak? Jadi kita buat tu ni, kita tak boleh pakai hukum syak tadi. Kita pakai hukum yang asal, iaitu yakin najis.
Macam orang badan dia busuk, dia pakai minyak wangi banyak. Adakah kita kata hilang bau busuk daripada badan dia? Badan dia tetap busuk sebenarnya, tapi ditutup oleh bau wangi tadi. Bau wangi tu kuat dan dia menutupi bau busuk tu. Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Ada soalan tak? Habis dah fasal. Masanya lama baca apa ni bab air ni. Settle bab air faslun wan najasatu. Masuk bab najis. InsyaAllah kita cuba baca sikit. Wa sallallahu alaihi Muhammad. Faslun. Qala al-musannif rahimahullah. Wan najasatu hiya al-baulu wal ghaitu wal rawthu wal qayhu wad damu wal qai'u wal khamru wan nabidhu wal muskir wal kalbu wal khinziru wa far'u ahadihima wal maitatu wa sya'ruha wa rishuha wa jilduha wa jami'u ajza'iha wal madyu wal wadyu wa maniyul kalbi wal khinzir wa labanu ma la yu'kalu ghairal adami wa maitatul adami was samak wal jarad tahiratun wal juz'ul munfasilu min ghairil adami was samaki wal jaradi najisun illa sya'ral ma'kuli wa rishahu wa wabarahu wa sufahu wal misk wa wabarahu wa sufahu wa miska wa nafijatahu. Baik. Selepas selesai bincangkan berkaitan dengan air, dan perbincangan terakhir tentang apa ni bab air itu adalah tentang air yang masuk najis lah, tentang air yang jatuh ke dalamnya yang najis. Jadi kita nak tahulah pula apa dia najis, apa dia najis, supaya kita tahu kalau apa ni sesuatu benda yang jatuh tu adakah dia najis ataupun tidak najis. Jadi dia ikuti dengan fasal selepasnya dengan fasal berkaitan dengan najis. Jadi berkaitan dengan najis ni, berkenaan dengan ta'rif dia, ulama fuqaha Syafi'iyah dalam mentakrifkan najis ni ada dua jalanan lah. Ada dua jalanan, dua cara. Ada sebahagian ulama yang mentakrifkan najis ni dengan takrif yang biasa kita duk baca tu lah. Macam kita takrif wuduk, takrif solat. Solat tu apa? Solat tu adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa muhtatamatun bitaslim bi syara'ita makhsusah. Contohnya kan. Jadi itu takrif yang biasa kita duk mengaji. Ataupun kita kata at-ta'rif ta'rif bil rasam. Sebahagian ulama dia tak buat takrif macam tu. Dia buat takrif bil ad. Maknanya najis tu apa? Najis tu adalah air mani, air mazi, air wadi, darah, air kencing. Dia dengan dia memperkenalkan najis tu dengan membilang, ataupun menyebut satu persatu jenis-jenis najis. Faham tak? Sebab najis ni benda yang kita kata ma'dud, benda yang boleh dibilang kan. Jadi itu antara cara mudah lah untuk kita memperkenalkan najis. Najis tu apa? Najis tu darah. Najis tu adalah nanah. Najis tu adalah muntah. Najis tu adalah madhi. Najis tu adalah wadi, anjing, babi dan seterusnya. Dikira lah kan.
Jadi sebahagian ulama dia takrifkan macam takrif biasa kita mengaji itu. Sebahagian ulama dia kira satu persatu najis. Dalam kitab ni dia kira satu persatu. Dia kira satu persatu. Cuma dalam syarah tu dia datangkan takrif dia lah. Takrif yang sebelum-sebelum ni pun kita mengaji juga takrif ni. Dan dalam mentakrifkan najis ni ada takrif yang agak panjang, dan agak susah untuk pemula lah, dan tak sesuai untuk pemula. Dan takrif ni lah yang disebut oleh Ibn Qasim dalam syarah dia Matan Nabi Syuja'. Sebab tu Muhasyi Imam Bajuri dia agak kritik sikit lah, dia kritik dalam hasyiah tu kan, dia kritik syarah datangkan takrif tu, takrif yang panjang tu. Adapun takrif yang satu lagi, takrif yang pendek. Takrif pendek dan biasanya orang mengajar orang sebut takrif ni lah. Dan inilah takrif ni lah yang disebut oleh syarah dalam syarah ni. Baik, kita tengok dulu dia punya takrif dia. Faslun fin najasat. Fasal pada menyatakan hukum ahkam najis. Hukum ahkam yang berkait dengan najis. An-najasat jam'u najasah. Najasah jamak bagi najasah. Wahya lughatan, wahya an-najasah tu pada lughah kullu mustakdhar. Tiap-tiap sesuatu yang dibilang kotor. Setiap sesuatu yang kotor, maka itu dinamakan sebagai najis pada lughah. Jadi najasah pada lughah dia agak umum. Benda yang suci pada syarak, ada benda yang suci pada syarak, pada lughah dia dikira sebagai najis sebab dia kotor. Contohnya apa? Tahi telinga, tahi gigi, tahi hidung, mani. Benda-benda tu suci tapi mustakzar. Benda dia suci, dari segi hukumnya dia suci, tapi dia benda kotor. Jadi di sisi lughah, pada lughah, benda-benda tu kita boleh panggil najis. Benda-benda tu kita boleh panggil najis sebab dia mustakzar. Tu makna pada lughah. Adapun makna pada syarak, wa syar'an mustakzarun yamna'u sihhatas salati haitsu la murakhisa. Adapun pada syarak, najis tu adalah mustakzar, terkata benda kotor ataupun sesuatu yang dibilang kotor, yamna'u sihhatas salah, dan benda tu menghalang sahnya solat. Yamna'u sihhatas salah haitsu la murakhisa. Menghalang sahnya solat sekira-kira tidak ada perkara yang mengharuskan. Murakhis dengan mana mujawwiz. Perkara tersebut menghalang sahnya solat sekira-kira tidak ada perkara yang mengharuskan. Contohnya ada najis dekat tubuh kita. Ada yang kencing ke contohnya kan. Jadi najis tak tu? Najis. Kalau kita solat bersama-sama dengan najis, dengan badan kita yang ada najis tadi itu, sah tak solat kita? Tak sah. Sebab apa tak sah? Ini ada mani', ada mustakzar dan ada mustakzar. Jadi yang kencing tadi dikira sebut sebagai mustakzar dan yamna' sihhatas solat. Dia menghalang daripada sahnya solat. Sahnya solat. Ada keadaan orang sembahyang dalam keadaan kat badan dia ada najis. Kat badan dia ada najis. Ada yang kencing. Tapi dia solat dan solat dia tu sah. Solat dia sah. Apa beza dengan hak pertama tadi? Hak pertama tadi tidak ada mujawwiz, tidak ada murakhis. Yang kedua ada mujawwiz. Yang pertama tidak ada perkara yang mengharuskan. Contoh yang pertama dia boleh basuh. Yang pertama air ada, dia boleh basuh najis yang ada pada badan dia, tapi dia tak basuh. Dia solat juga dalam keadaan ada najis di badan. Jadi solat dia tidak sah. Sebab ada mustakzar yang yamna'u sihhatas solah. Yang mana mustakzar tadi dia menegah daripada sahnya solat dan tidak ada murakhis. Adapun yang kedua ni, kat badan dia ada najis, tapi nak hilangkan najis, nak hilangkan najis
Air tak ada. Tak ada air nak hilangkan najis. Jadi nak buat macam mana? Solat tetap kena solat. Faham tak? Solat tetap kena solat. Dia kena tayamum. Dia kena tayamum. Di sisi Ibn Hajar dan juga Imam Ramli, nak tayamum syarat dia kena bersih najis. Tapi nak bersih najis, air tak ada. Jadi di sisi Imam Ramli, dia semayang tanpa wuduk dan tayamum. Adapun di sisi Ibn Hajar, dia sembahyang dengan dia boleh tayamum macam tu. Bila nak bersihkan najis tapi air tak ada untuk bersihkan najis, jadi dia boleh boleh juga untuk dia tayamum. Boleh juga dia untuk tayamum. Jadi bab solat kena solat jugalah. Dua-dua kata kena solat. Dan dua-dua Ibn Hajar dan Ramli dua-dua kata kena ulang balik solat tu. Faham tak? Jadi solat yang dia buat tadi, kita nak hukumkan apa sah ke tidak? Kita akan hukumkan solat tadi sah. Dia sah, tak lazim, tak perlu qada. Faham tak? Macam solat kat sini, sah. Sah tu sah. Tapi nanti bila dah ada air nanti, kena qada balik. Kena qada balik. Jadi masalah hak kedua ni, dia punya solat dia sah. Sedangkan pada badan dia ada najis. Sebab apa sah? Sebab ada mujawwiz. Sebab ada mujawwiz yang disebut dengan murakhis tadi tu. Sebab tu tidak sah tu sekira-kira kalau tak ada murakhis. Tapi kalau ada murakhis, maka solat tu sah. Boleh faham takrif dia tu? Bi khilafi ma law kana hunaka murakhisun, bersalahan kalau ada di sana murakhis. Contoh dia apa? Kama fi faqidit tahurain wa alaihi najasatun. Mudahnya seperti seperti orang yang faqidut tahurain, orang yang hilang dua alat bersuci, kan? Seperti orang yang hilang dua alat bersuci. Air tak ada, debu pun tak ada. Wa alaihi najasatun, dan ada padanya najis. Ada pada tubuh dia najis, kan? Fa innahu yusalli, maka fa innahu yusalli li hurmatil waqti. Jadi dia solat untuk menghormati waktu. Wa alaihi al-i'adah, dan wajib ke atasnya ulang semula solat yang dibuat tu nanti. Wa kama fil mustanji bil hajar, dan seperti orang yang istinja dengan batu. Fa innahu tasihhu imamatuhu, maka sesungguhnya sah imamahnya, sah dia jadi imam. Wa ma'adzalika yuhkamu alaihi yuhkamu ala athari istinja bin najasah illa annahu ufiya anhu. Jadi dia punya imam, dia jadi imam sah, solat dia sah, kan? Solat dia sah. Tapi walaupun macam tu, wa ma'adzalika yuhkamu ala athar al-istinja bin najasah. Jadi orang istinja dengan batu, kan? Orang istinja dengan batu, dia tidak menghilangkan asar najis tu. Faham tak? Dia hanya menghilangkan ain najis. Dia hanya menghilangkan ain najis. Jadi ada orang tu dia kencing ataupun berak, jadi dia istinja dengan batu. Jadi dia lap lah najis tu. Jadi ain najis tu dah hilang dah, tapi asar dia masih ada. Jadi asar tu kita hukumkan najis juga. Asar daripada air kencing dia ataupun asar daripada taik dia tu, kita masih lagi dihukum dengan najis. Tapi dimaafkan. Dihukumkan dengan najis, tapi dimaafkan. Kalau dia solat, kita kata ada tak najis? Ada, kat situ kita hukum dengan najis, tapi dimaafkan. Jadi kat situ ada murakhis. Jadi solat dia sah. Solat dia sah, bahkan dia boleh jadi imam. Fa innahu tasihhu imamatuhu wa ma'a dzalika yuhkamu ala asaril istinja'i bin najasah. Sah dia punya imam,
Walaupun begitu dihukumkan ke atas kesan istinja tu dengan najis, kecuali kecuali ianya dimaafkan. Kecuali dosa asal istinja itu dimaafkan daripadanya. Lepas tu kata syarah, wa arrafa al-muallifu rahimahullah an-najasa bil addi wa alaihi wa huwa ma alaihi al-aksarun min ulama'i syafi'iyah wa dhalika li suhulati ma'rifatiha bihi. Dan musannif rahimahullah telah mendefinisikan najasah tu dengan menghitung ataupun membilang satu persatu najis-najis yang ada. Dan apa ni, wa huwa at-ta'rif bil ad ni, ta'rif dengan membilang satu persatu ni, inilah yang mana kata, inilah halnya kebanyakan ulama-ulama Syafi'iyah buat. Maknanya depa dalam mentakrifkan najis, depa bilang satu persatu najis. Sebab apa tu? Wa dzalika disuhulati ma'rifatiha bihi. Jadi kenapa kebanyakan ulama Syafi'iyah buat macam tu? Kebanyakan ulama Syafi'iyah buat macam tu kerana mudah untuk mengetahui najasah dengannya, dengan ta'rif bil ad ni. Kemudian dikira satu persatu, wan najasatu hiya ila akhirih. Itu kita sambung nantilah. Tak sempat dah. Wallahu ta'ala a'lam.